Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita hari ini bab fiqh, kisah tentang bagaimana hukum mashul khufain. Apa makna mashul khufain? Iaitu kita berwuduk macam biasa. Bila bab basuh kaki tadi, kita sapu je air dekat stokin kita. Stokin kulit itu stokin yang tebal, yang tidak tembus air. Kita tak payah nak basuh kaki. Maka ini dipanggil hukum khufain, mashu al khufain, sapu air di kaki. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fi darain wa qala faslun wa mashu al-khufain. Sapur air di kaki tadi, atas khuf ataupun atas stokin kulit ataupun stokin yang tebal. Masuk khuf tadi ialah satu sarung kaki yang air dia tidak tembus, air dia tidak sampai kena kulit kaki kita. Itu masuk khuf. Tidak menjadi syaratkan dia adalah kulit. Kata ulama, tidak menjadikan syarat khuf itu daripada kulit. Tapi kalau bukan kulit pun boleh, plastik pun boleh, stokin tebal pun boleh. Stokin tebal yang mana air tadi, kalau kita letakkan air tadi dia tidak tembus, maka tidak tembus kepada kulit, maka hukumnya sah. Kita gunakan untuk mashu al-khufain. Apa hukum mashu al-khufain? Hukumnya jaiz. Hukumnya adalah jaiz. Apa makna jaiz? Boleh, bahasa Melayu cakap. Yajuz, boleh. Dengan 3 syarat. Tetapi sebelum kita nak ceritakan bahawa hukum mashu al-khufain adalah jaiz, apakah dalil jawaz, dalil yang memperbolehkan berwuduk menyapu air di atas sarung kaki kulit ataupun sarung kaki stokin tebal. Ahadisun kathira, kata musannif rahimahullah ta'ala, ahadisun kathira, hadis-hadis yang menceritakan tentang mashu al-khufain, hadis yang banyak. Hadis yang banyak sekali. Dengan 3 syarat. Marawal Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari 370. Hadis yang ke-370 dan hadis Muslim yang ke-272, wal lafzulah, lafaz daripadanya untuknya, an Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Jarir radhiyallahu ta'ala anhu, annahu, bahawa sesungguhnya, bala, Nabi SAW buang air kecil. Bala tu mana yabul, mana kencing. Kita cakap bahasa kampung senang, iaitu kencing. Dia adalah kencing. Betul? Bala yabulu. Bukan buli. Boleh buli maknanya mukhatabah. Perempuan, kita suruh perempuan tu kencing, buli, tidaklah kencing. Kencinglah boleh. Fa'il amr. Al-baulu tu maknanya kencing. Jadi annahu, bahawa sesungguhnya Nabi SAW bala, kencing. Summa tawadda'a, lepas Nabi buang air kecil, kemudian Nabi berwuduk. Wa masha ala khufai, dan Nabi SAW sapu atas, ketika bab kaki Nabi sapu aja atas kasutnya ataupun stokin kulitnya.
Faqila lahu, maka sahabat bertanya, naf'alu hadha, bolehkah kami melakukan seperti tersebut? Faqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am, boleh. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir, sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, Nabi kencing, thumma tawadda, kemudian Nabi berwudu, wa massaha ala khufaihi, dan Nabi sapu air di atas kakinya yang pakai kasut kulit, stokin kulit dan sebagainya. Qala al-Hasan al-Basri, tabi'in berkata, Hasan al-Basri, rawal mashu 70 nafsan, ada 70 perawi yang meriwayatkan hadis yang menceritakan tentang mashu al-khufain, fa'ala minhu wa qula. Dan hadis ada yang daripada qauliyah dan fi'liyah. Qauliyah itu daripada qaul Nabi, fi'liyah itu daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 syarat. Satu orang tadi nak mashu al-khufain. Pertama sekali, an yabtadi'ah, mestilah dimulakan labsu, lubsahuma ba'da kamali taharah. Satu orang boleh mashu al-khufain, boleh, tetapi mestilah syarat wuduk sebelumnya, mestilah dia wuduk yang sempurna. Lepas dia berwuduk yang sempurna, dia pakailah khuf ataupun stokin tebal tadi, ataupun stokin kulit tadi yang tak tembus air, menutupi seluruh ruang kaki yang berwuduk. Anggota wuduk di bahagian kaki, iaitu daripada siku, pada hujung kaki sampai siku. Betul, Zaidan? Betul? Tak tahu. Okey, insyaAllah tu belajar. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Orang yang paling baik di kalangan kamu itu belajar. Jadi an yabtadi'a, mestilah dimulakan tadi lubsahuma, kita pakai dua-dua kaki tadi, stokin tebal ataupun stokin kulit, ba'da kamali tahara, selepas bersuci dengan sempurna. Itu selepas berwuduk dengan sempurna. Faham je? Sebelum wuduk? Tak. Sebelum wuduk tak boleh pakai. Kita dah berwuduk baru kita pakai khuf. Lepas dah pakai khuf, barulah kalau kita terbatal wuduk kita berwuduk, maka kita tak payah ucut stokin kita sapu je air atas stokin ataupun sarung kulit. Ya, baru kita pakai. Ya. Dah ambil wuduk baru pakai. Jangan sebelum wuduk pakai, tak sah. Itu dia tak belajar. Memang sapu kat atas. Itu maknanya dia sebelum tu dia dah ambil wuduk dah. Jangan main duduk tengok macam tu, kena belajar. Macam mana? Macam mana? Masa dia wuduk tu dia dah pakai. Okey, memang dipakai. Kalau kat sini kita kena, sebelum berwuduk mesti kita dah berwuduk sempurna. Lepas tu kita pakai. Lepas kita pakai khuf ni tadi, kemudian lepas setengah jam kita terkentut, maka wuduk kita batal, nak berwuduk semula. Jadi bahagian stokin kaki ni tak payah buka, sapu je air. Betul. Macam tu lah. Tengok Hamish nombor 6. Hasyiah nombor 6. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini cerita bagaimana Nabi pakai khuf. Anil Mughirah bin Syu'bah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qal, telah berkata, kuntu, satu hari aku bersama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin min fi masirin. Aku dalam perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Fa'afraghtu alaihi minal idawa. Fa'afraghtu, jadi aku tadi dah habiskan idawa ni tadi, Jawab apa dah? keperluan, maknanya fa'afraghtu alaihi minal idawa, aku dah habis untuk aku dah batal maknanya. Kuntu ma'an Nabi, lepas tu faghassal wajhi, dia berwuduk lah. Kemudian dia berwuduk, maka dia basuh muka dia, wa ghassala zira'aihi, dua tangannya, wa masah bi ra'sihi, sapu air di kepalanya, thumma ahwaitu li'anzi'a khufai. Kemudian aku nak buka aku punya stokin ataupun khuf kulit. Faqal, kata Nabi, da'ahuma, jangan kau buka, kan tadi kau dah berwuduk. Jadi sifat sahabat sentiasa berwuduk. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, dan sesungguhnya aku tadi pakai khuf ni tadi dalam keadaan apa? Adkhaltuhuma tahirataini, dalam kedua-dua kaki aku tadi betul berwuduk, dah basuh air dengan kaki, dah berwuduk sempurna, dah kamal tahara, baru aku pakai khuf. Kemudian apabila terbatal wuduk, maka aku ambil air berwuduk macam biasa, tapi bab kaki aku sapu je air di kakinya. Faham? Famasaha alaihima, masaha mana sapulah. Aku bab dia sampai bab kaki, aku sapu je kedua-dua kaki aku. Faham? Yang kedua, ada soal Zaidan? Biasanya pakai khuf tu dekat mana biasa? Kita pakai waktu kita lepas kita berwuduk, kita pakai. Tak kira dekat mana. Rumah boleh, di madrasah boleh, di highway boleh, mana-mana pun boleh kita mulakan. Bukan kita makan, jangan buka. Tak payah buka. Jadi nanda kita dalam perjalanan musafir, tak payah buka, tu sapu saya air di kaki kita. Ya. Malam tu kita kena buka. Niat macam biasa. Macam biasa saja aku mengambil air sembahyang, menghilangkan hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Yang untuk tu tak boleh koyak asal. Tak boleh koyak. Kalau koyak kau nampak bahagian dalam dia, batal. Tak sah. Dia mesti kulit ya? Lain-lain tak boleh ya? Mesti kulit. Mesti kulit ya? Kulit dan stokin tebal. Kulit tebal. Stokin tebal mana air tak tembus sampai bawah. Boleh. Bukan jenis yang serak air. Serap air boleh, tapi dia serap semua. Stokin kulit pun serap air. Tapi air tu tak tembus dekat kita punya kulit kaki kita. Tebal, dia tebal. Yang kata tak boleh serap air itu adalah qaul yang dhaif. Kata ulama, qaul dhaif jiddan. Yang cabut, buka lah. Yang kedua, an yakuna mistilah satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamaini. Mestilah an yakuna, mestilah kedua-dua kaki tadi, satiraini, mestilah tertutup kawasan yang basuh tadi, yang diwajibkan kita basuh fil fard, ghaslil fard, kawasan yang wajib fardu dibasuh, kedua-dua kaki tadi mestilah ditutup dengan khuf ataupun stokin tebal. Kalau dia tak tutup sebagainya, terbuka ataupun khuf atau stokin dipakai itu koyak, maka batallah wuduknya. Faham? Jelas? Wadih? Wadih. Very clear? Ini yang kita tanya tadi kan? Ini yang yang kita tanya tadi. Jadi yang kedua, mestilah apa? Tertutup kawasan fardu untuk fardu yang dikena basuh tu. Yang ketiga, an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul mashi alaihima. Mestilah
Kawasan khuf yang kita nak pakai sapu air di atas anggota wudu ini, kaki ini, mestilah kawasan yang anggota yang kita gunakan untuk berjalan, iaitu kaki. Bukan di tangan, bukan di badan, bukan di tempat lain, bukan di muka, tetapi di kaki. Faham? Yumkinu tatabu'u al-mashi alaihima. Jadi tiga, mestilah kita mulakan dengan keadaan kamal tahara. Yang kedua, mestilah tutup seluruh anggota fardunya, bahagian kaki. Dan yang ketiga, mestilah apa? Yang ketiga, mestilah Jalan dah. kawasan anggota yang kita nak gunakan itu ialah Jalan. yang kita berjalan padanya. Tadi je. Kaki ni lah. Pegang. Ya. Kita main. Padamu. Wa yamsahul muqimu, maknanya sapu air bagi muqim tadi sapu. Wa yamsahul muqimu yawman wa laylah. Kalau dia pakai khuf, sudah makan. Makan main. Dia dah makan belum? Makan, lapar balik kerja. Makan. Kau baik. Tanya makan. Murgi. Syafi'i masak bawarci. Buat acar bawarci Bukan saya masak. Rashid masak. Oh, Rashid Masya Allah. Jadi wa yamsahul muqimu yawman wa laylah. Mana kita pakai khuffain ni tadi, mestilah kalau dia tidak musafir, dia muqim, boleh pakai satu hari satu malam, iaitu 24 jam. Selepas 24 jam, dia kena renew, dia kena buka balik khuf dia, kemudian dia pakai balik, dia ambil wuduk macam biasa, kamal tahara, sapu masuk balik stokin dia ataupun stokin kulit dia tadi. Boleh. Bukan untuk musafir dia. Bukan mukim. Macam kita ni. Boleh satu hari satu malam 24 jam. Dia pun macam Wal musafiru, dan bagi para musafirin boleh sampai salasata ayyamin 3 hari, iaitu 72 jam bil layalihinna. Bil salasati ayyamin bil layalihinna, makna 3 hari 3 malam, itu 72 jam. Diri Yalhina ni 73 jam. 72 3 hari. Diri Yalhina ni. Bil layalihinna, malam dan siangnya. Okey, tengok dia punya hamish. Aisyah bawa rawa Muslim wa ghairuhu, ada diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, an syarhi As-Surayj bin Hani. Hadis yang diriwayatkan oleh Surayj bin Hani, qal, telah berkata, ataitu, kata Surayj bin Hani, sahabiah, berkata, ataitu Aisyah, satu hari aku datang kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, as'aluha, aku telah tanya kepada Aisyah, anil mashi 'alal khufain, tentang sapu air khufain, sapu air dekat stokin tadi, dekat kulit, stokin kulit. Faqalat, kata Aisyah, iti aliyan, kau pergi jumpa Ali lagi faqih, fa innahu a'lamu bi hadha minni. Ali lebih faqih, jangan main. Ali lebih faqih daripada aku. Sebab tu kata Rasulullah, ana madinatul ilm, aku adalah pekan ilmu, khazanah ilmu, dan Ali wa Ali babuha, dan Ali itu adalah pintunya. Jadi fainahu alamu bihadza minni, dia lebih A'lamu bihadza daripada saya, kata Aisyah kan. Kana yusafir ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Ali banyak kerap berjalan musafir bersama dengan Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altuhu, maka aku tanya kepada Ali. Tanya Ali. Aku tanya Ali, faqal, kata Ali, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat salasata ayyamin wa layalihinna, Nabi membuat 3 hari lil musafir.
ثلاثة أيام من جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن 3 hari 3 malam lil musafir bagi orang yang musafir wa yauman wa laila 1 hari 1 malam lil muqim bagi orang yang muqim. Faham? Sebenarnya dalam tanpa sebab pun kita boleh buat pakai kod juga. Ya. Kita mungkin boleh. Ya. Tapi 24 jam kan. Tapi jarang orang buat macam tu Ha? Kebanyakan orang yang musafir. Orang musafir tak mukim pun boleh buat. Dan orang yang mungkin kadang pun orang Oh jarang Taib. Wabtida'ul muddati min hini yuhdis. Jadi bila masakah bermulanya waktu, adakah waktu kita berwuduk itu kama taharah untuk kita pakai khuf? Tak. Bermulanya waktu kita yuhdis. Waktu bila berlakunya katakan kita buat kencing, saya nak terkencing. Waktu itulah bermula. Kita waktunya khuf mana 24 jam bermula bagi mukim dan 72 jam bagi yang musafir. Faham? Bagi yang musafir. Jadi min hina yuhdis ba'da lubsil khufain. Faham Bermulanya khuf tadi, khufain tadi bermula waktu berhadas. Bila start berhadas, maka masa itulah bermulanya masanya berlaku. Fa in massaha ba'da lubsil khufain. Sebelum pakai Selepas lepas. pakai khufain tadi, selepas berlaku hadas. Oh, masya-Allah. Untuk musafir. Untuk mungkin pun musafir sama je. Sama je. Musafir mungkin bila bermula je hadas, waktu itulah bermulanya. Muddati ni apa? Waktu tidak muddati. Muddati itu maknanya masa. Masa kan? Muddah tu mana masa. Fa in masaha fil hadar thumma safar. Kalau katakan dia pakai khuf tadi sebelum dia musafir, dia kat mukim, kemudian dia musafir, atau masaha fil safar, ataupun dia masul khufain, maknanya dia untuk dia batal waktu ketika dia musafir, thumma aqam, dia musafir, kemudian waktu musafir ada 3 hari, tapi belum sampai 3 hari lagi dia dah sampai kampung, dia dah balik rumah. Macam mana tu? Jadi kata Syekh, atammal mashu muqim, maka sempurnakan kesemuanya mengikut muqim. Jadi mana jadi Kalau dia keadaan dia katakan dia belum musafir lagi, masih mukim, masih mukim, kemudian tiba-tiba kawan tu ajak pergi musafir, pergi Australia, contohlah naik apa, Asia, sekejap dia naik, Perth 2 jam 3 Perth dekat 3 jam. Kemudian masa tu dia kena sempurnakan mukim, tak boleh pakai musafir walaupun dia musafir. Kenapa? Kerana dia pakai tadi khuf tadi waktu dia apa? Waktu dia mukim. Maka lepas 24 jam dia buka balik, dia wuduk macam biasa, pakai balik, barulah dia niat musafir. Faham Begitu juga, katakan dia musafir, kemudian dia musafir pergi Penang, musafir, jadi boleh pakai berapa hari? 3 hari. Tetapi tak sampai, dia naik flight daripada Penang sini sampai 1 jam dah sampai. Jadi dia kena sempurnakan apa? Mukim. Maknanya 24 jam dia kena buka balik, dia punya tu, dia punya khuf dia. Faham? Faham Zaidan? Faham? Jadi maknanya kalau sekarang ni kita tengah pakai khuf kan, belum sampai 24 jam. Belum sampai? Belum sampai 24 jam.
Jadi itu masa sampai 12 jam berobat baru sampai rumah. Saya pergi musafir Okey. Aisyah. Ente kena sempurnakan sampai 24 jam, lepas tu buka balik untuk macam biasa, maka barulah niat musafir mukim. Faham Kalau pergi Penang 1 jam, mungkin lah 24 jam lah. 1 jam ni betul. Ustaz ni apa tadi? Tadi Akoma ni masih kembali balik kan? Aqamah mukim. Jadi mukim lah. Atamma maka sempurnakanlah masal mukim. Mukim. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'. Yang menyebabkan orang yang pakai khufain ni akan jadi batal dengan 3 sebab. Yang pertama bi khal'ihima, dia pakai khuf, tiba-tiba gatal dalam khuf tadi, dia buka sampai lazim terbuka, nampak dia punya kulit, maka batal khuf dia kena buat semula lah. Wa qida'il muddah, masa dia habis. Muqim 24 jam, musafir 72 jam, 3 hari habis. Wa qida'il muddah, masa dia habis. Yang ketiga, wa ma yujibu ul-ghusla, ataupun dia pakai khuf untuk musafir tapi tiba-tiba malam dia mimpi bidadari. Kemudian dia kejar-kejar bidadari, terpegang baju bidadari, tengok-tengok bawah dah habis basah semua. Accident, maka dia kena maka batalah masuk khufain. Tengok hadis Hamish nombor 2, rawal Tirmizi wal Nasa'i wal lafdullah an Safwan bin Ahsan radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin. Nabi suruh kami buat sesuatu bila kami nak kena musafir. Pertama, antamsaha ala khifaya. Nabi suruh sapukan ala khifafina wala nanzi'aha salasata ayyam. Nabi suruh sapu atas khuf. Khifafina itu atas khuf kami, stokin kulit kami. Wala nanzi'aha salasata ayyam, 3 hari. Nabi buka min gha'itin wa baulin, itu baulin, bukan al-baulu. Al-baulu pun juga mana sama dengan baulin. Wa baulin, kencing, wa naum, tidur juga, ila min janabati, wa baulin, jangan kamu buka waktu kamu kencing ke, tidur ke, berak ke, jangan buka. Illa min janabati, ketika melainkan kamu nak dalam junub, kamu kena buka lah, sebab memang batal dah untuk kamu. Kalau tak ada tanya, kita tutup lah. Barakallahu li wa lakum wa taqabbala minni wa minkum. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.